Assalamualaikum, hai apa kabar anda semua? Bersama saya Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan pokok bunga kertas. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui apakah tips yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, oke? Jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya, dalam perkongsian saya pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua secara santai-santai, secara baring-baring saja, berkaitan dengan keadaan ataupun bagaimanakah waktu yang tidak boleh kita meletakkan baja ataupun pupuk kepada pokok bunga kertas. Baiklah teman-teman ya, sudah pasti anda ingin mengetahui ya, bagaimanakah keadaan pokok bunga kertas yang tidak sesuai untuk kita lakukan pembajaan ataupun kita meletak pupuk ataupun baja. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya akan kongsikan kepada anda 5 situasi ataupun 5 keadaan di mana pokok bunga kertas kita tidak boleh letak baja ataupun kita tak boleh baja ataupun pupuk ya. Okey, ke dalam keadaan yang pertama teman-teman ya, di mana bahan stek. Okey, pokok bunga kertas tu masih di dalam keadaan stek. Kenapa? Okey, nanti saya uraikan ya. Lepas tu yang kedua, pokok bunga kertas itu kita baru lakukan penukaran media, okey, ataupun kita baru melakukan pemindahan pot ataupun pasu daripada pasu yang lama ke pasu yang baru. Itu ya kondisi yang kedua. Dan yang ketiga, stek yang kita baru tanam, okey, stek yang kita baru tanam, di mana kita telah membuat stek kepada batang bunga kertas ya, sama ada batang ataupun pangkal ataupun dahan ya. Kita tidak boleh meletakkan baja dulu, okey. Lepas tu keadaan yang keempat ialah kita baru saja melakukan proses penyambungan tunas pada dahan pokok bunga kertas kita. Dan yang kelima ialah, keadaan yang kelima ialah teman, pada saat pokok bunga kertas kita baru keluar putih bunganya. Ini adalah 5 keadaan ya, 5 situasi pokok bunga kertas yang tidak boleh kita letakkan baja ataupun kita tidak boleh meletakkan pupuk dulu. Okey, sekarang saya terangkan serba sedikit ya, kita huraikan serba sedikit teman-teman ya, untuk pengetahuan anda ya. Yang pertama tadi, stek. Okey, di mana apabila kita melakukan stek kepada pokok bunga kertas, teman-teman, di mana stek ini sama ada dengan batang, menggunakan batang ya, menggunakan dahan. Jadi kita tidak boleh meletakkan baja dulu atau pupuk dulu kepada stek kita itu. Ini boleh menyebabkan akar menjadi panas ya pada stek kita dan media menjadi panas. Jadi ini boleh menyebabkan hasil stek daripada pokok bunga kertas ataupun pokok bunga bit kita tadi menjadi mati. Okey, itu adalah sebabnya kenapa kita tidak boleh meletakkan pupuk ataupun baja pada keadaan ataupun situasi stek pokok bunga kertas yang masih baru lagi. Okey, lepas tu yang kedua tadi, pokok bunga kertas kita baru saja kita melakukan proses penukaran media baru ataupun kita melakukan pindah pot. Seperti biasanya teman, setelah cukup contohnya beberapa bulan ya, bahan bonsai kita ini untuk bunga kertas teman, kita perlu menukar media tanam dan kita perlu mengganti kepada pot yang baru. Ini adalah untuk bertujuan membantu penyuburan bahan bonsai kita. Jadi pada masa ini ya teman, pada situasi di mana pokok bunga kertas kita itu baru kita ganti media baru dan kita baru ganti pot ataupun pasu, kita tidak boleh meletak baja ataupun meletak pupuk dahulu. Ini boleh menyebabkan akar-akar bahan bonsai kita tadi ataupun bonsai kita tadi ya menjadi panas dan boleh menyebabkan mati. Okey, apa yang kita boleh lakukan pada situasi ini ya teman, iaitu apabila selepas kita menukar media baru ya, ataupun kita menukar pasu ataupun pot yang baru, kita letakkan di tempat yang terus selama lebih kurang 7 hari macam itu ataupun seminggu ya. Lepas tu barulah kita boleh letakkan bahan bonsai kita tadi di tempat yang kena cahaya matahari secara langsung. Okey, itu bahagian kedua tadi. Okey, kondisi yang kita ataupun keadaan yang ketiga di mana kita baru saja menanam stek. Hasil stek teman yang kita baru tanam ya, kita tidak boleh meletak baja dulu ataupun kita tidak boleh meletak pupuk dulu. Okey, ini juga boleh menyebabkan stres kepada stek kita tadi dan boleh menyebabkan stek kita menjadi mati kerana panas ya. Okey, apa yang kita perlu lakukan ialah kita letakkan dulu ya
bahan stek tadi dia terlindung dulu ya. Lepas tu kita boleh letak ya. Kita boleh mula-mula meletakkan baja atau pupuk setelah umur stek kita berumur 45 hari macam tu. Okey, barulah ini bermakna dalam lebih kurang 1 bulan 15 hari macam tu barulah kita boleh meletak pupuk dulu ataupun baja pada bahan stek yang kita telah tanam tadi. Okey, itu yang ketiga. Okey, dalam keadaan yang keempat pula teman, di mana kita baru melakukan proses sambung tunas ya pada pokok bunga kertas itu, sama ada pada batang ataupun pada dahan ya. Kita tidak boleh terus meletakkan baja ataupun kita tidak boleh terus meletakkan pupuk pada media pokok bunga kertas itu. Di mana apa yang kita boleh lakukan ialah kita tunggu dulu sehingga bunga kertas yang kita baru lakukan penyambungan tunas tadi berumur 1 bulan, barulah kita boleh meletakkan pupuk pada media tanamnya. Okey, boleh ha? Dan yang terakhir tadi ya teman, keadaan terakhir ialah di mana pada saat bunga kertas kita baru mengeluarkan putik bunga. Okey, baru mengeluarkan putik berbunga itu. Okey. Masa tu kita tidak boleh meletakkan pupuk ataupun baja pada media tanam pokok bunga kertas itu. Ini kerana boleh akan mengakibatkan nanti putik bunga itu tidak akan menjadi ya, kerana mungkin terlalu panas dan akan menyebabkan putik bunga itu gugur dan layu dan mati. Okey, boleh ikut teman-teman. Itulah tadi 5 tips, 5 langkah ataupun 5 situasi ataupun 5 keadaan di mana anda tidak boleh meletakkan pupuk ataupun baja kepada pokok bunga kertas anda. Boleh ikut tak? Baiklah teman-teman, saya harap teman-teman jelas ya dengan sedikit perkongsian. Okey, boleh nak saya ulang tak? Okey, baiklah saya ulang ya. Saya ulang secara ringkas juga teman. Okey, yang pertama tadi dalam keadaan ini ya. Keadaan yang pertama atau situasi yang pertama ialah stek. Pokok bunga kertas kita masih lagi dalam keadaan stek. Sama ada stek batang ataupun stek dahan. Okey, kita tidak boleh meletakkan pupuk atau baja dulu kerana ini boleh menjadi panas. Akar stek itu boleh menjadi panas dan media juga boleh menjadi panas. Dia boleh mengakibatkan stek pokok bunga kertas kita akan menjadi mati. Dan situasi ataupun keadaan yang kedua, setelah kita baru melakukan penukaran media tanam ataupun kita baru melakukan menukar pot yang baru ataupun pasir baru. Okey, apa yang kita boleh lakukan adalah kita letakkan dulu di tempat yang ledoh selama 7 hari ataupun 1 minggu macam itu. Kemudian kita letakkan perlahan-lahan secara berperingkat-peringkat di kawasan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Itu yang kedua. Okey, lepas tu keadaan ataupun situasi yang ketiga adalah stek yang kita baru tanam. Stek ya yang kita baru tanam. Kita tidak boleh meletakkan pupuk ataupun baja dulu. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita biarkan dulu dalam pasu ataupun pot itu selama 7 hari. Bukan 7 hari, selama 45 hari iaitu 1 bulan 15 hari barulah kita boleh mula meletakkan pupuk ataupun baja. Ingat baja tu NPK warna biru ya teman. Baja NPK warna biru ya, jangan menggunakan baja lain. Lepas tu ya, kondisi ataupun situasi yang keempat adalah teman, kita baru melakukan proses penyambungan tunas kepada pokok bunga kertas itu sama ada dekat batang ataupun dahan. Kita tidak boleh meletakkan baja atau pupuk dulu ya. Okey, ini boleh menyebabkan kepanasan dan mungkin proses tunas sambungan kita tadi itu akan menjadi layu. Dan keadaan ataupun situasi yang kelima ialah pada saat pokok bunga kertas kita baru keluar putik bunga. Ini bermakna apabila kita melihat pokok bunga kertas itu yang mana, bunga kertas yang tanam tu baru mengeluarkan putik bunga. Okey, jadi masa tu kita tidak boleh dulu meletakkan pupuk ataupun baja pada media tanam pokok bunga kertas itu. Itu adalah teman-teman ya, 5 keadaan ataupun 5 situasi ataupun 5 kondisi yang kita tidak boleh meletak pupuk ataupun baja kepada pokok bunga kertas kita itu. Macam mana teman, boleh ikut tak? Okey teman-teman, saya harap ya dengan sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini, sedikit sebanyak dapat memberi info ataupun maklumat kepada anda ya teman, sebanyak terutamanya anda tu seorang peminat bunga bougainville ataupun bunga kertas ya sebagai bahan bonsai anda. Kerana bunga kertas juga merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat cantik, menarik dan bernilai tinggi apabila kita jadikan sebagai bonsai. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada anda semua, pastikan anda klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti info-info ataupun perkongsian terbaru daripada channel ini, terutamanya berkaitan dengan alam pembonsaian. Baiklah teman-teman, bagi anda tu yang masih lagi belum subscribe ya teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ya mempunyai cadangan atau pertanyaan ya teman-teman, sila tulis dalam komen ya.
InsyaAllah saya akan cuba menjawab pertanyaan Anda. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Anda kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Walaupun kita kongsi secara bareng-bareng, secara santai saja, secara ringkas saja, mudah-mudahan bermanfaat. Okey, baiklah teman-teman, seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sebanyak dari dunia sampai jum. Kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicinta oleh kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Baiklah teman-teman, sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah saya akan jumpa Anda lagi di perkongsian yang datang. Dan salam satu bi, salam bonsai. Bye-bye.